Hai, selamat datang ke siri Perakaunan 101. Dalam video sebelum ni, saya telah kongsikan berkenaan penyata untung rugi dan juga kunci kira-kira. Dalam video kali ini, saya nak kongsikan lagi satu penyata favourite saya, iaitu penyata aliran tunai ataupun cash flow statement. Cash flow statement menunjukkan aktiviti wang dan tunai untuk sesebuah syarikat bagi sesuatu tempoh. Orang katalah kan, cash flow statement ni dia adalah jambatan ataupun a bridge antara income statement dengan balance sheet. Sebab dalam cash flow statement ni, pengiraannya dia bermula dengan net income, di mana net income ni akan kita dapat daripada penyata untung rugi. Dan pada bottom line cash flow statement ni, kita akan dapat berapa banyak cash and bank balances, di mana figure ni akan sama dekat balance sheet. Jadi sebab tu orang kata dia adalah jambatan antara income statement dengan balance sheet. Cash flow statement is not a place for non-cash item. Sebarang non-cash item tak layak untuk duduk dekat dalam cash flow statement. Semua transaction dalam cash flow statement hanyalah tunai semata. Dalam cash flow statement ni terdapat 3 komponen utama, iaitu cash flow from operating activities, iaitu aliran tunai daripada aktiviti operasi. Yang kedua, cash flow from investing activities, iaitu aliran tunai daripada aktiviti pelaburan. Dan yang last sekali, cash flow from financing activities, iaitu aliran tunai daripada aktiviti kewangan. Baik, mari saya terangkan apa itu cash flow from operating activities. Cash flow from operating activities adalah aliran tunai keluar dan masuk bagi aktiviti operasi. Apa beza cash flow from operating activities dengan income statement? Dia berlainan ya. Walaupun dalam cash flow from operating activities dia menunjukkan berapa banyak duit masuk, duit keluar daripada hasil jualan kita, beli barang pada supplier, bayar gaji pekerja, bayar bil elektrik apa semua. Walaupun dia berkenaan dengan operasi kita, tetapi ia berlainan dengan income statement. Sebab apa? Sebelum saya terangkan, saya lihat ada beberapa business owner dekat luar sana yang salah faham. Dia ingat bila dia buat untung bagi sesuatu tempoh tu, keuntungan tu sama dengan cash yang dia generated. Sebagai contoh, dia buat untung tahun ni RM5,000. Dia ingat dalam bank dia pun bertambah RM5,000. Salah! Sebab dalam income statement ada non-cash item sekali, macam amortization, depreciation. Dan kemudian dekat dalam income statement, dia menunjukkan berapa banyak hasil jualan kita. Dalam hasil jualan tu ataupun hasil perbelanjaan tu, tak semestinya kita dapat jualan ataupun belanja secara tunai. Ada juga jualan yang kita buat secara kredit, iaitu berhutang. Dan ada juga kita beli barang daripada supplier kita secara berhutang, tak bayar lagi. Jadi itu beza dia, income statement dengan cash flow from operating activities. Kalau cash flow from operating activities tu positif, maknanya baguslah tu. Perniagaan tu dapat generate money. Komponen yang kedua adalah cash flow from investing activities, iaitu aliran tunai daripada aktiviti pelaburan. Dekat sinilah kita nampak dekat mana duit kita pergi bila kita buat investment. Sama ada kita beli aset, kita invest dekat syarikat lain, buat projek juta-juta. Kesemua aktiviti berkenaan dengan pelaburan akan direkodkan dekat sini, sama ada duit keluar ataupun duit masuk. Dan komponen yang terakhir adalah cash flow from financing activities. Apa itu aktiviti kewangan? Kalau kita pump in duit, kita sebagai business owner, kita pump in duit dekat dalam syarikat kita, ia akan direkodkan dekat sini. Kalau kita buat loan dekat bank, duit masuk, duit tu akan direkodkan dekat cash flow from financing activities. Bulan-bulan kita bayar installment dekat bank, jadi duit tu akan direkodkan dekat dalam cash flow from financing activities juga. Jadi bila kita dah dapat berapa banyak aliran tunai daripada 3 komponen ni, kita campur tolakkan untuk kita dapatkan berapa banyak net cash flow kita bagi sesuatu tempoh. Bila kita dah dapat net cash flow kita, kita campurkan dengan cash and bank balances brought forward, di mana balance ni
baki ni adalah baki daripada tahun lepas ataupun baki daripada awal tempoh yang kita pilih. Bila kita campurkan, kita akan dapat berapa banyak bank balances kita untuk masa sekarang. Okey, saya harap perkongsian pada hari ini dapat memberi manfaat sedikit sebanyak kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa like dan subscribe. Bye!